Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala badrit tamam wa misbahiz zalam wa miftahi daris salam wa syamsi dinil islam Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, di bawah penjagaan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat lagi kita menghirup udara yang free ini tanpa bayaran, dengan dalam keadaan kita ini beriman dan masih Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan masih berada di dalam agama Islam. Dan kita mohon banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita mati pun di atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang keduanya, tuan-tuan, alhamdulillah, bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah berikan nikmat kesihatan yang baik sehingga hari ini. Jadi dengan nikmat itu kita semua dapat bergerak daripada rumah. Terutama tuan-tuan lah kan, memang 24 jam duduk di surau, maknanya 5 waktu tu penuh. Jadi itu semua nikmat kesihatan yang Allah berikan kepada kita. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi SAW. Dan ini merupakan anugerah Allah kepada di antara nikmat besar juga kepada umat akhir zaman, iaitu kedatangan baginda Nabi SAW. Dan apabila wafatnya baginda Nabi SAW, ia juga merupakan musibah yang besar kepada umat akhir zaman. Bukan Nabi tak pandu dah kita, Nabi dah tinggalkan kita dengan panduan yang betul, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tetapi kadang-kadang kita ni kadang-kadang jadi lalai, dan kita minta lalai kita itu supaya tidaklah jatuh ke dalam kekufuran dan masih beriman dengan Allah dan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah datang membawa cahaya. Bukan bila saya kata membawa cahaya itu, bukanlah Rasulullah dia bawa lampu dekat kita, tak. Dia mengeluarkan kita ni daripada kejahilan, kalau bahasa kasarnya tuan-tuan, kebodohan, kepada berilmu. Jadi tuan-tuan, kenapa tuan-tuan datang ke surau? Kerana ada sifat untuk mendengar apa yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Kata ulama, talabul ilmi min alamatil khair. Orang yang menuntut ilmu agama itu adalah salah satu tanda kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita. Jadi ini sunnah Rasulullah.
sunnah para sahabat. Sunnah ni ikutan, bukan makna bila kita sebut sunnah hanya yang ada pada Nabi SAW saja. Tak, para sahabat juga dulu macam kita, duduk bersama Nabi SAW, mendengar gurunya. Pada zaman dulu Rasulullah lah guru mereka. Jadi kita mengikut sunnah para sahabat, iaitu mereka ini tidak putus-putus untuk menuntut ilmu. Jadi itu perkara yang baik. Yang ketiganya, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Jadi insya-Allah pada hari yang barakah ini, hari Jumaat, kita nak membicarakan lagi tentang baginda Nabi SAW. Jadi sebelum kita mulakan tu, kita nak sama-samalah baca selawat yang mudah, bukan selawat tafrijiyah. Kita baca selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi ada rentak lah. Rentak ni mungkin kalau tuan-tuan dengar macam budak-budak punya rentak. Tapi kita bukan nak dengar sangat rentak tu. Kita nak hadirkan selawat itu, kecintaan kita kepada baginda Nabi SAW. Jadi sama-samalah kita baca selawat. Ikut saya pelan-pelan, tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina al-anbiya. Jadi tuan-tuan boleh amal rentak ni, dan sambil-sambil memandu tu kawan-kawan boleh dapat 100 jadi. Okey. Rentak ni tak sengaja sebenarnya, tak sengaja saya dengan anak-anak dalam kereta dapat rentak ni, jadi kita amalkanlah. Paling mudahlah bagi saya dan ringkas. Jadi selawat ni kata Nabi SAW, barang siapa yang berselawat sekali, maka Allah dan para malaikat akan berselawat ke atasnya 10 kali. Bukanlah maknanya Allah itu melafazkan selawat yang macam kita lafaz. Lafaz yang kita lafaz ini mengeluarkan suara dan huruf dan bunyi. Allah, kata-kata Allah tidak ada huruf, bunyi dan suara. Jadi kita bila kata Allah melafazkan, Allah berselawat ke atas hamba-hambanya yang berselawat, maknanya Allah menurunkan rahmat, rahmatnya kepada orang-orang yang berselawat kepada Nabi SAW. Jadi ada satu kisah yang mana kawan saya, sebelum saya nak baca Syama'ilul Muhammadiyah, ada satu kisah dia kena COVID dan dia dikuarantinkan di pusat kuarantin Maib Selangor, dan dia bekerja ketika itu Kerani Hospital lah di Serdang, Hospital Serdang. Jadi dia memang kena COVID tu, memang ada simptom-simptom COVID tu, dan dia dipisahkan dengan ahli keluarganya. Dia dikuarantinkan di pusat kuarantin, dan dia ada seorang anak yang kecil. Isterinya dikuarantin juga, terpaksa dikuarantinkan bersama baby tersebut. Baby dia lah, anak dia yang kecil tu, di hospital. Jadi satu malam, dia ni anak seorang ulama besar lah di Tapah. Dia ustaz-ustaz orang Tapah tu kenal sangat lah arwah ayah kawan saya ni. Jadi satu malam
dia tidur di pusat tu, dia mimpi ayah dia datang dan arwah ayah dia syorkan kepada, galakkan dia ketika itu dalam mimpi tu, dia kata lebih kurang dia kata bacalah selawat tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha. Dan bacalah doa Nabi Ayub. Jadi jangan tuan-tuan fikirkan roh ayah dia datang pula dalam mimpi. Tak. Manfaat yang dia dapat itu adalah dengan berselawat kepada Nabi, Allah mudahkan urusan dia dan alhamdulillah dia jadi sihat walafiat. Maknanya bukanlah Nabi itu datang ataupun Nabi datang di sisi dia selepas dia baca selawat, Nabi datang, Nabi sembuhkan dia. Kita yakin apa? Ahli sunnah wal jamaah yakin bahawa sakit dan sihat semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tak kalau kita kata ubat itu yang menyembuhkan penyakit, maka ada tak orang makan ubat tapi dia tak sembuh? Ada. Maknanya ubat tu bukan menyembuhkan penyakit. Yang menyembuhkan penyakit itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma asbab ketika dia makan ubat itu, Allah berkehendak disebabkan dia makan ubat, Allah berkehendak orang itu jadi sihat. Itu kita kena faham. Jadi dengan keberkatan baginda Nabi SAW, kita mohon pada Allah Ta'ala, dia mohon pada Allah Ta'ala dengan membaca selawat, Allah menyembuhkan dia punya COVID tersebut. Jadi memang kata ulama, kalau tuan-tuan ada anak saudara ataupun pernah diruqyah ataupun ataupun kita ni pernah disantau ke apa, ataupun penyakit-penyakit pelik kan, kadang-kadang kita jumpa ustaz-ustaz yang boleh baca ruqyah. Tuan-tuan percaya ataupun tidak, setiap bacaan ruqyah yang ustaz baca ataupun amalan ruqyah itu pasti diselitkan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya ulama sehingga menuliskan satu kitab, barang siapa yang membacakan selawat bagi golongan perempuan yang tidak yang menunggu lama untuk mendapat anak, apabila mereka perbanyakkan selawat, insya-Allah diizinkan Allah Taala untuk mendapat anak. Jadi antaranya lah. Adapun doa-doa lain itu boleh amal, tak ada masalah. Kerana apa? Selawat ini dia merupakan selawat dan dia juga merupakan zikir kepada Allah Subhanahu Taala. Sebab apa kita menyebut Allahumma dulu? Mana ada kita sebut nama Nabi dulu? Kita menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu yang kedua tadi kita baca Allahumma salli ala sayyidinal anbiya. Apa makna sayyidinal anbiya? Maknanya ketua bagi para anbiya, ketua bagi seluruh para rasul dan para nabi-nabi, iaitu baginda Nabi SAW. Itu sekadar sedikit yang dapat saya kongsikan tentang selawat. Adapun kejap lagi kita akan syarahkan. Baik, kita masih lagi berada dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah, iaitu pada membincangkan bab cara ataupun menceritakan tentang cara Rasulullah menyikat rambut. Hadis yang ke-25. Ada dua hadis lagi tentang bab menyikat rambut, cara Nabi menyikat rambut. Haddatsana Muhammad ibn Bashar, haddatsana Yahya ibn Sa'id an Hisham bin Hassan anil Hasan al-Basri an Abdullah ibn Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibban. Kata daripada Muhammad bin Bashar, daripada daripada Yahya bin Sa'id, daripada Hisham bin Hasan, daripada Al-Hasan Al-Basri, daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
melarang untuk sering menyikat rambut kecuali sekali-sekala. Wallahu alam. Saya tak pernah dengar daripada guru saya sebab apa hadis ini Nabi SAW melarang menyikat rambut setiap kalilah, maknanya pada waktu, setiap waktu. Wallahu alam. Jadi kita baca hadis ini sekadar kita mendengar sahajalah. Nanti kita akan rujuk pada guru-guru kita ataupun kita bertanya dengan guru-guru kita yang lain. Sebab apa hadis ini ada perkataan Nabi melarang untuk kita sering menyikat rambut. Wallahu alam. Kalau tuan-tuan tanya, saya tak ada jawapan lah. Ini amanah dalam ilmu. Dan hadis yang terakhir dalam membincangkan Nabi menyikat rambut, daripada haddatsana Al-Hasan ibnu Arafah, haddatsana Abdus Salam ibnu Harb an Yazid ibn Abi Khalid an Abil Ala Al-Audi an Humaid ibnu Abdurrahman an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yatarajjalu ghibban. Daripada Hasan bin Arafah, daripada Abdul Salam bin Harb, daripada Yazid bin Abi Khalid, daripada Abi Al-Ala Al-Audi, daripada Humaid bin Abdurrahman, daripada salah seorang sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok di sini, yang meriwayatkan hadis ini Imam Tirmizi rahimahullah taala, dia tidak menyebut sahabat yang dapat nama sahabat tentang yang menceritakan Nabi menyikat rambut, tapi dia letak di sini salah seorang daripada sahabat Nabi. Okey, jadi itu amanah dalam ilmu. Jadi Imam Tirmizi mengajar kita dalam amanah dalam ilmu, dan para ulama pun mengajar kepada kita begitu. Sebab dalam bab agama kita tak boleh pada pendapat saya rasa tak boleh. Sebab bab agama Islam ini dia ada fakta-fakta yang tidak boleh kita selewengkan. Kalau kita orang tanya, kalau orang tanya kepada kita tentang sesuatu dan kita tak pernah dengar, ataupun kita tak ingat, ataupun kita tak pernah lalui perjalanan menuntut ilmu ke arah itu, dalam bab itu, jadi jangan sesekali kita katakan aku rasa macam ni, tak boleh. Walaupun benda itu seringan-ringan yang kebiasaan orang awam boleh jawab. Kalau tak ingat, kita cakap tak ingat, wallahu alam, nanti aku rujuk, nanti aku bagi tahu ustaz macam mana jawapannya kan, macam tu. Kalau tak tahu, wallahu alam, aku pun tak pernah dengar, hari ni kau tanya baru aku dengar. Jadi kita kena amanah dalam ilmu. Sebab orang yang tidak amanah dalam ilmu, dia takut-takut perkataan yang dia katakan itu dengan menggunakan aku rasa, pendapat saya, takut-takut ia mendustakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Jadi para ulama mengatakan bahawa orang yang baik adalah orang apabila ditanyakan kepadanya soalan, dia tidak takut untuk menyebut aku tak tahu, kalau dia tak tahulah. Itu antara orang yang ni lah. Sebab hari ni ramai yang menyebarkan amalan-amalan yang kita tak tahu dasar asasnya ataupun sumber asasnya daripada mana. Berhati tuan-tuan, hatta kalau berita itu pun berita yang biasa je, kalau aku sebar tak betul pun tak apa. Tentang COVID ke apa kan, KKM keluarkan, kita tak tahu benda tu sahih ataupun tak sahih. Jadi kita post ataupun kita forward je kepada kawan-kawan. Pastikan berita-berita itu dia sahih, datang daripada sumber yang benar. Sebab kalau tuan-tuan belajar dalam kitab Penawar Bagi Hati, dalam bab lidah, tapi sekarang orang menabur fitnah, mengumpat orang tak menggunakan lidah, semua ujung jari. Bangun pagi buka Facebook, menteri ni macam ni tulis kat Facebook. Jangan, walaupun kita bukan sekepala dengan parti politik tersebut.
Kalau menimbulkan fitnah ataupun mengumpat sehingga ramai orang komen di bawah tu, jaga-jaga tuan-tuan, kerana dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili mengatakan namimah dan mengumpat itu termasuk di dalam dosa besar. Subhanallah al-azim. Kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata an-namimah. Kata Nabi SAW, tidak dimasukkan ke dalam syurga bagi golongan yang mengadu domba. Dia pergi dekat A, dia ni B. Ada tiga orang, A, B, C. Yang B ni dia pergi dekat A, dia mengadu, dia bagi tahu, itu aku dengar yang C ni dia kumpat kau. Bila yang B ni dia pergi jumpa dengan C, dia pergi bagi tahu dekat C, C, hari tu aku jumpa yang A ni, dia memang kutuk habis-habis kau ni, dia ejek kau, dia hina kau. Dah. Jadi padahal A dengan C itu kawan baik. Bila berjumpa satu hari disebabkan mulut B ni, maka bertelagah dua-dua orang tu. Kata Nabi, la yadkhulul jannata an-namimah. Tidak akan dimasukkan ke dalam syurga golongan yang an-namimah, memperlagakan di antara dua pihak. Subhanallah al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata sahabat Nabi ini, sesungguhnya Nabi SAW menyikat rambutnya sekali-sekala. Kalau tengok daripada dua hadis yang kita baca ini, secara fizikal hadis, kita mengetahui yang kita tengoklah, yang saya katakan kenapa dalam hadis itu ada perkataan larangan, wallahu alam. Tapi kalau kita tengok daripada hadis Nabi yang dua ini, dan kita flashback balik, kita ulang balik, kita ingat balik pada sesi yang lepas, kan dalam hadis Nabi SAW ada kalanya Nabi menyimpan rambutnya panjang, sehingga kan hujung rambut itu terletak di atas kedua bahu Nabi. Jadi mungkin dimaksudkan daripada hadis ini secara fizikal yang kita faham, bahawa Nabi bukanlah selalu Nabi menyimpan rambutnya panjang. Tapi bila datang hari yang Nabi simpan rambut baginda panjang, maka ketika itulah Nabi menyikat rambut sehingga kemas. Wallahu alam. Perkataan melarang di sini wallahu alam. Jadi kita tak tahu sebab apa ada perkataan melarang menyikat rambut setiap waktu, dan hanya sesekali saja Nabi menyikat rambut. Jadi habis untuk bab yang menceritakan cara sifat Nabi menyikat rambut. Dan selepas ini kita akan masuk dalam bab yang menceritakan tentang uban baginda Nabi SAW. Tuan-tuan, saya rasa semua dah bercucu. Cuba tuan-tuan kalau duduk dengan cucu tu, cuba tanya cucu kita tu, Ahmad mai sini tak? Cuba kira uban atuk ni ada berapa? Dia tak mampu. Tapi kenapa dalam hadis ini yang akan kita bacakan pada sesi yang akan datang ada menyentuh tentang uban Rasulullah SAW? Kerana ini tanda sahabat betul-betul sayang, sehingga benda sekecil-kecil benda yang ada di kepala Nabi pun mereka tahu. Subhanallah al-azim. Sampai tahap itu sayangnya para sahabat kepada baginda Nabi SAW. Belum lagi kita menceritakan pengorbanan yang lain, seperti contohnya pengorbanan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mana sanggup tidur di tempat Nabi pada malam Nabi nak keluar berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dan ada juga sahabat Nabi yang ditonggengkan, itu bahasa kita lah, yang diterbalikkan, diseksa oleh kaum musyrikin Mekah. Dia diseksakan, digantung secara terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas, dan dikangkangkan kakinya, bahasa patut tak boleh guna kan, dibukakan kakinya dan digergajikan seperti tuan-tuan buat hari raya korban kan, gantung lembu belah dua kalau dikilang tu, macam tu. Subhanallah al-azim. Jadi itu antara sahabat-sahabat yang menerima desakan ataupun ancaman sehingga mereka sanggup mati, walaupun kematian itu kematian yang terseksa bagi kita apabila mendengarnya.
tapi mereka sanggup menghadapinya. Subhanallahil azim. Jadi tuan-tuan, kita balik kepada perbahasan kepada membaca selawat. Jadi untuk kefahaman kita tuan-tuan, sebab apa saya ambil inisiatif untuk membahaskan tentang selawat nariyah ataupun selawat tafridiyah ini, supaya kita faham bahawa dalam sirah, apa makna sirah, dalam sebutan membaca selawat ini ada hadis-hadis yang dibolehkan kita membaca selawat selain daripada yang biasa kita baca. Yang biasa kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada tak dalil lain yang menunjukkan dibolehkan membaca selawat dengan lafaz yang lain? Ada. Antaranya dalil kepada selawat tafridiyah ni ataupun selawat nariyah yang kita baca sebelum-sebelum ni. Ada juga dalam hadis disebut sebagai selawat mikyalil aufa. Nanti kita kongsikan. Hari ni kita tak sempat. Ada hadis. Sebab ada golongan yang dia tak setuju kepada kita. Apalah buat maulidun Nabi, baca qasidah, mana ada datang Nabi tak pernah baca pun qasidah. Nabi tak pernah pun baca selawat-selawat yang kita duk baca merapu ni, tambah-tambah daripada manalah. Yang Nabi sebut adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun yang Nabi ajar adalah selawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika membaca tahiyat akhir. Sebenarnya golongan itu dia tak faham kepada hadis dan tak faham kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini ayat umum. Apa saja selawat yang tuan-tuan tahu, yang tuan-tuan terima daripada guru-guru lain, ataupun yang pernah dengar daripada sosial media sosial, maka dibolehkan, tak ada masalah. Ada orang kata selawat yang paling ringkas, ulama kata sallallahu alaika ya Rasulullah, boleh, tak ada masalah. Janji selawat. Jangan sehari kita itu kita sia-siakan waktu kita dengan lupa berselawat kepada Nabi SAW. Hadis yang panjang kita nak sambung lagi, yang mana pada sesi yang lepas kita menceritakan bahawa diriwayatkan daripada Ruqayyah bin Abi Syaifi, yang mana kita masih membahaskan lagi tentang perkataan dalam selawat nariyah, iaitu wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Apa makna ayat itu? Dan hujan diturunkan oleh Allah. Tengok, ulama dia meletakkan bahawa di situ hujan diturunkan oleh Allah. Tak ada pun ulama dia tulis hujan diturunkan oleh Nabi. Tak ada. Yang ulama tulis adalah hujan diturunkan oleh Allah sebab berkat wajahnya mulia baginda Nabi SAW. Sebab itu selawat dimulakan Allahumma. Tuan-tuan baca doa macam mana? Allahumma ftah alaina. Doa makan, Allahumma barik lana. Ada doa-doa yang lain yang tidak dimulakan dengan Allahumma, tapi dimulakan dengan nama Allah sendiri. A'udzubillah. Jadi permohonan doa semua ni adalah kita mulakan dengan menyebut nama Allah. Jadi berselawat, kalau orang kata syirik, kalau tuan-tuan AJK surau dan tuan-tuan meraihkan Maulidur Rasul, di dalamnya ada perkataan selawat, tiba-tiba datang orang entah daripada mana datang ke surau ni, dia kata AJK dan tuan-tuan semua bid'ah, sesat. Subhanallahil azim. Mana datangnya sesat? Dalam selawat kan kita sebut nama Allah, takkan sesat? Kalau sebut nama Allah pun sesat, maknanya seluruh umat Islam syirik. Subhanallahil azim. Jadi itu perkara yang tidak benar. Kita nak kena tegas sikit bab-bab ni kan. Sebab golongan ni dia tak nak berselawat kepada Nabi. Jadi dia sendiri yang tak nak berselawat kepada Nabi, dia marah orang lain pula. Dah tak nak selawat, tak apa, tak ada masalah. Itu benda bukan benda yang wajib, kecuali di dalam solat. Hadis ini yang mana menceritakan tentang
datuk Nabi Abdul Muttalib, dia pergi ke satu tempat bersama Rasulullah, yang mana ketika itu Rasulullah di bawah jagaan datuknya. Ketika tu datuknya masih hidup, setelah kewafatan ibunya, baginda Allah dah wafatkan ibu baginda, diambil alih tugas jaga Rasulullah ini oleh datuknya ketika kecil. Maka Abdul Muttalib ini dia pergi dengan Rasulullah ke Jabal Qubais, iaitu satu bukit yang berdekatan dengan Masjidil Haram, yang berdekatan dengan Mekah Al-Mukarramah. Maknanya masih dalam negeri Mekah Al-Mukarramah, berdekatan dengan Masjidil Haram. Tapi saya tak boleh nak gambarkan sebab saya pun tak pernah pergi, tapi melalui maklumat-maklumat yang kita belajar, keadaannya begitu. Jadi ketika itu Mekah Al-Mukarramah mengalami kepanasan yang teruk sehingga kering kontang. Maka keluarlah Abdul Muttalib ini dan Rasulullah ketika kecil pergi ke Abu Qubais, dan hendaknya mereka mandi. Dan dikatakan oleh Ruqayyah ini, apabila datang dalam mimpi Ruqayyah ini, bahawa menceritakan akan ada seorang yang paling mulia di dalam bangsa Arab Quraisy, iaitu Abdul Muttalib lah, datuk Nabi dan Rasulullah. Apabila keluarnya mereka menuju ke Abu Qubais, maka hendaklah minta kepada Abdul Muttalib ni dan Rasulullah ketika kecil itu, untuk berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah turunkan hujan. Itu yang kita dah bahaskan. Jadi pada harinya, pada paginya, pada harinya tersebut, Allah mengetahui aku menjadi ketakutan, bulu kulitku merinding dan kesedaran akalku hilang. Maknanya dalam keadaan itu, Ruqayyah ni dia menceritakan keadaan tu. Ruqayyah ni perawi hadis yang menceritakan tentang kisah ini adalah Ruqayyah binti Abi Syafi, seorang sahabiah Rasulullah. Aku menceritakan mimpiku. Kan dia mimpi akan datang seorang daripada bangsa Arab yang mulia, keturunan yang mulia. Bangsa Arab ketika itu yang paling mulia daripada siapa? Bani Quraisy, iaitu Arab Quraisy. Bukan kafir Quraisy. Kafir itu kafir lah, kafir yang berbangsa Arab Quraisy ada. Macam kita ada Melayu di Indonesia, contoh. Ada Melayu yang Indonesia, yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Kristian, wallahu alam, ada yang kahwin campur. Jadi Ruqayyah bin Abi Syafi ini dia bermimpi akan datang seorang keturunan yang mulia daripada bangsa Arab yang mulia semua, dan dia akan berdoa di satu bukit yang bernama Abul Qubais, dan dia menceritakan tentang mimpinya ni, dan mimpi itu menyebar ke lorong bukit-bukit Mekah. Maknanya bila dia cerita, maka bila dia cerita tu, cerita dia itu tersebar di seluruh bandar Mekah Al-Mukarramah. Mekah yang ada dulu bukan seperti Mekah yang kita tengok sekarang. Yang tuan-tuan tengok, yang saya tengok, bangunan-bangunan tinggi telah dibina, habis jabal-jabal, bukit-bukit yang di sekeliling Mekah Al-Mukarramah itu habis diruntuhkan. Itu merupakan tanda-tanda kiamat kecil yang sedang berlaku. Bila baca hadis, saya pun baru belajar tuan-tuan, ada satu hadis Nabi SAW yang menceritakan tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat ni ulama dia bahagikan kepada 3. Yang dah berlaku, yang sedang berlaku, dan yang akan berlaku. Yang dah berlaku apa dia? Kewafatan baginda Nabi SAW. Itu musibah besar kepada umat Islam. Yang sedang berlaku, yang saya ingat, antaranya dibina bangunan-bangunan tinggi di sekeliling Mekah Al-Mukarramah. Yang keduanya, akan datang penyakit yang mana penyakit itu tidak terjadi pada zaman dahulu. Corona ada tak? Tak ada. Yang ada dulu pada zaman Sayyidina Umar adalah apa dia? Ta'un. Sehingga Sayyidina Umar ditahan, diroblok kan. Kata sahabat yang lain, wahai Amirul Mukminin, baliklah ke tempat engkau balik. Tempat negeri yang engkau nak pergi ini sekarang telah dijangkiti wabak ta'un yang sangat besar. Maka Sayyidina Umar dia patuh pada arahan roblok tersebut, dia patah balik.
Subhanallahal azim. Jadi kita sedang meniti di atas perkara-perkara ataupun tanda-tanda kiamat kecil. Subhanallahal azim. Tak lama tuan-tuan, tapi wallahu alam bila akan berlaku. Maka bila tersebar mimpi tersebut, demi kemuliaan dan tanah suci, semua penduduk Mekah berkata, lelaki yang dimaksudkan dalam mimpi ini adalah Syaibah Al-Hamdi, iaitu julukan bagi Abdul Muttalib, yang diceritakan oleh Ruqayyah dalam mimpi. Dan sehingga tersebar berita ini, semua penduduk Mekah mengatakan bahawa yang paling mulia ketika itu, yang paling dihormati ketika itu adalah namanya ataupun gelarannya Syaibah Al-Hamdi, iaitu gelaran bagi datuk Nabi SAW, iaitu Abdul Muttalib. Lalu semua tokoh-tokoh Quraisy, maknanya pembesar-pembesar Quraisy, senang cerita macam ni lah, menteri-menteri yang ada, kalau kita nisbahkan di Malaysia, mereka hormat tak kepada raja? Mereka hormat. Jadi begitulah keadaannya, maknanya menteri-menteri besar dalam Quraisy, dalam Mekah Al-Mukarramah sangat memuliakan Abdul Muttalib ni. Macam itulah kalau nisbah dalam negara kita, siapa langgar kata-kata raja, buang negeri. Tak kira hang menteri ke rakyat biasa. Ni bukan masuk politik tuan-tuan, nak bagi faham. Kejap lagi di ban pula saya pula kan. Bukan nak cerita tu. Ini nak bagi tahu kemuliaan tu memang datang daripada keturunan Rasulullah, iaitu Abdul Muttalib. Lalu dari setiap marga ataupun daripada setiap sudut turun kepadanya seorang lelaki. Mereka mandi, memakai minyak wangi, menyentuh rukun Yamani. Rukun Yamani ni yang berada di sudut Kaabah. Kaabah tu dia ada rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani. Kemudian menaiki gunung Aba Qubais, berbaris di sekitarnya, berbaris di sekitar Abdul Muttalib. Maknanya bila dia orang tahu yang mulia itu adalah Abdul Muttalib, datuk Nabi, yang ketika itu datuk Nabi berjalan dengan Nabi kerana Nabi di bawah penjagaan datuk Nabi, maka semua orang berpusu-pusu mengelilingi, berhimpun di sekeliling Abdul Muttalib, di mana kecepatan mereka tidak sampai pada kepelananya. Sehingga manakala mereka sampai ke puncak gunung, Abdul Muttalib berdiri bersama Rasulullah. Ini antara sifat Rasulullah. Rasulullah dikatakan berjalan atas bumi yang datar, bukan turun bukit. Dikatakan, nanti kita akan sampai dalam kitab Syama'il, dikatakan cara berjalan Nabi SAW seperti Nabi menuruni bukit, lajunya. Datang daripada mana? Kalau kita faham hadis, datang daripada sifat yang ada pada datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara jalan Nabi itu jalan biasa, seperti orang yang turun daripada bukit lajunya. Maknanya kalau sahabat berjalan dengan Rasulullah, ada kalanya sahabat tak mampu kejar Rasulullah, sedangkan Rasulullah bukan berlari, berjalan. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sifat berjalannya Nabi itu, Nabi ini suka berdakwah. Kita faham di situ. Sehingga manakala mereka sampai ke puncak gunung, Abdul Muttalib dengan Nabi ketika kecil tu, mereka yang rakyat lain ni, menteri-menteri yang lain ni, baru nak sampai puncak, mereka tengok Abdul Muttalib dah sampai kat puncak dah, dah berdiri tegak tengah menunggu. Okey, maka bersama Rasulullah seorang anak lelaki yang menjelang dewasa. Ini sifat Rasulullah ketika itu. Ruqayyah binti Syafi, dia menceritakan Rasulullah ni ketika itu bagaimana umurnya ketika di bawah jagaan datuknya. Rasulullah ini sedang menjalani peringkat dewasa. Lalu ia mengangkat kedua tangannya. Siapa yang mengangkat? Abdul Muttalib. Ya Allah, kata Abdul Muttalib, ya Allah yang maha memenuhi keperluan. Ini doa. Dan pembuka kesusahan. Engkau yang memberikan ilmu dan tidak perlu diberitahu. Allah tak perlu diberitahu, Allah dah tahu dah. Kita nak hujan, Allah dah tahu dah memang bumi tu kering kontang, dan Allah tahu bila masa
Allah nak turunkan hujan. Subhanallah al-azim. Ini pengetahuan Allah Ta'ala. Engkau yang diminta dan tidak pelik. Ini hamba-hambamu, lelaki dan perempuan, di halaman tanah sucimu. Mereka mengadu kepadamu kekeringan yang telah menghabiskan kambing dan unta. Ya Allah, turunkanlah kami hujan yang besar, lebat dan menyuburkan. Sikit lagi tuan-tuan, masih tak dapat habiskan hadis ni. Demi Tuhan yang menguasai Kaabah, mereka terus menerus apabila Abdul Muttalib membaca doa tersebut, mereka pun mendadah tangan, rakyat menteri-menteri ini mendadah tangan dan mengikut doa yang dibaca oleh Abdul Muttalib, datuk Nabi. Mereka terus menerus berdoa hingga akhirnya langit menyemburkan air hujanlah, dan lembah dipenuhi dengan aliran air yang banyak. Lalu aku mendengar para tokoh dan pembesar Quraisy, iaitu Abdullah bin Ju'dan, Harb bin Umayyah dan Hisham al-Mughirah, berkata kepada Abdul Muttalib, selamat buat anda wahai pemimpin Mekah. Kita faham daripada hadis ini bukan Nabi yang berdoa. Yang berdoa siapa dia? Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW. Sebab itu sebahagian daripada pembesar-pembesar Quraisy, dia mengatakan kepada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, selamat buat anda wahai pemimpin Mekah. Dengan keberkatan anda, penduduk Mekah dapat hidup. Mengenai kejadian itu, Ruqayyah binti Abi Syafi bersyair, dengan keberkatan Syaibah. Siapa Syaibah ni? Syaibah Al-Hamdi, iaitu gelaran kepada datuk Nabi, iaitu Abdul Muttalib. Sikit-sikit lagi tuan-tuan. Dengan keberkatan, di sini dia tak sebut dengan keberkatan Rasulullah. Dia sebut Ruqayyah perawi hadis ni yang menceritakan kisah ini, dia sebut siapa? Dengan keberkatan Syaibah Al-Hamdi, iaitu gelaran kepada datuk Nabi. Yang dimaksudkan kepada siapa? Kepada datuk Nabi lah. Allah menyiram negeri kami, padahal kami telah kehilangan kehidupan dan hujan telah lama bertahan. Maknanya tak lama tak turun hujan. Awan hitam ni dalam syair Ruqayyah perawi hadis yang menceritakan hadis ni. Awan hitam dermawan dengan air yang memiliki rintik-rintik, dengan hujan yang lebat, sebabnya haiwan-haiwan dan pepohonan hidup. Kerana anugerah daripada Allah dengan keberkatan seorang yang berbakti dan sebaik-baik orang yang telah dikhabarkan oleh Mudar pada suatu hari, dia orang yang diberkati urusannya, hujan diturunkan dengan keberkatannya di antara manusia, tidak ada yang menyamai dan yang menyerupainya. Nabi tak doa pun ketika itu. Nabi hanya dibawa oleh datuk Nabi naik ke bukit, dan yang berdoa itu adalah datuk Nabi. Sebab itu dalam perkataan selawat ni, wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Apa dia? Dengan kami mohon dan hujan diturunkan oleh Allah dengan hadirnya majlis doa itu, yang mana dalam majlis doa minta hujan itu ada Nabi. Disebabkan ada Nabi di atas bukit bersama datuknya, dan datuknya berdoa, maka kehadiran Rasulullah itu telah memberi manfaat kepada umat ketika itu, sehingga kan tanah jadi subur, haiwan-haiwan dapat mengeluarkan susu yang banyak. Subhanallah azim. Ini dipanggil mengambil berkat daripada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, sekadar itu saja yang dapat saya kongsikan. Nanti insya-Allah pada sesi yang akan datang saya akan kongsikan apa doa yang Nabi ajar bagi seseorang yang tidak dapat apa yang dikehendaki. Kita berhajat sesuatu tapi kita tak dapat. Tapi ada satu doa yang Nabi ajar kepada kita. Jadi mohon maaf kepada tuan-tuan mengambil masa yang lama. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa. Cukup sekadar itu. Jadi kita akhiri dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.